بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوهي إلي أن أجمع المال وأكن من التاجرين، ولكن أوهي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah kerana kasih dan sayangnya, kerana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di sini. Semata-mata majlis untuk mengingati dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah hantar kita di dunia ini dengan satu masa yang singkat saja, 60-70 tahun, dan setiap jiwa akan merasai satu kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut wa la nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasai kematian, dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji dengan satu ujian. Fitnah di sini ialah ujian. Wa ilaina turja'un. Kenapa? Satu masa pasti kita akan kembali pada Allah. Ialah dunia tempat yang mana bukan untuk mengumpul segala kesenangan manusia. Dunia ialah bukan tempat untuk menunaikan segala keinginan kita. Dunia ialah tempat untuk kita menyempurnakan perintah Allah Ta'ala. Kenapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, jika dunia ialah tempat macam mana kita dapat menyukakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dunia inilah bukan tempat untuk menunaikan segala keinginan kita. Keinginan kita tak akan dapat ditunaikan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya lau kana li ibni Adam wadiyan min ma." Jika anak Adam tadi dia mempunyai dua kebun emas, dua wadi daripada emas. Luasnya wadi tadi, satu wadi luasnya 15 km persegi. Kalau dua wadi bermakna 30 km. Bukan 30 ekar. Bukan 30,000 hektar. 30 km persegi. Luas tanah itu. Lau kana li ibni Adam wadiyan min mas. Jika anak Adam tadi mempunyai dua kebun emas, dia tanam bukan keluar kelapa sawit. Dia tanam bukan keluar getah, tak. Getah tu dia kena proses lagi. Kadang dapat, kadang tak dapat. Kadang musim hujan tak dapat lagi hasil dia. Kadang harga dia rendah, tak ada siapa nak menoreh. Lau kana li ibni Adam wadiyan min mal. Jika anak Adam tadi tanam dia pokok emas, dalam kebun tu tanam dia pokok emas, labtigha salisan, pasti mereka akan mencari kebun nombor 3. Kebun nombor 1 dah ada, tak cukup. Kebun nombor 2, kebun nombor 3, kebun nombor 2 dah ada pun tak cukup juga, akan cari kebun nombor 3. Wala yamla'u jawfan ibni Adam illa turab. Hanya saja yang akan mengenyangkan perut anak Adam tak lain tak bukan ialah tanah. Tanah saja boleh kenyangkan perut kita. Kat dunia ni tak ada
makanan yang boleh kenyang, kita kenyang sekejap, lepas tu kita nak lagi, nafsu kita nak lagi. Tak ada, tak boleh kenyang. Perut dia akan slender, dia angkat tangan bila duduk dalam kubur. Sebab apa? Masa tu 3 hari, tonton gali balik kubur tu, kita akan dapati perut dah terburai. Lauka wala yamla'u jawfa libni Adam illa turab. Hanya yang akan mengenyangkan perut anak Adam ialah daripada tanah saja. Jadi kenyang dia bila duduk dalam kubur. Kat dunia ni tak kenyang. Sebab dunia ni bukan tempat untuk memuaskan keinginan manusia. Tempat yang mana Allah Ta'ala cipta kepada kita untuk memuaskan keinginannya ialah keinginan setiap orang dalam syurga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Walakum fiha ma tad'un, bagi mereka, bagi kamu apa yang kamu minta. Walakum fiha ma tashtahi, bagi kamu apa yang kamu nak, apa yang kamu tasdik, apa yang kamu inginkan. Dan bagi kamu apa yang kamu ingin, kamu pinta. Nuzulan min ghafurir rahim, kerana pada hari itu kamu adalah tetamu kepada yang Maha Ghafur lagi Rahim. Dunia, akhirat ialah tempat untuk memuaskan keinginan, segala keinginan manusia. Dunia bukan tempat untuk menginginkan, untuk menunaikan segala keinginan kita. Dan tak ada siapa pun dalam dunia ini yang boleh menunaikan keinginan seseorang. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu ada 2 keinginan. Turid wa ana urid. Satu keinginan kamu, satu keinginanku. Wala yakunu illa ma urid. Pasti yang akan berlaku ialah mengikut apa yang dah ku inginkan. In sallamtani fi ma urid. Jika kamu serahkan segala keinginanmu terhadap apa yang dah ku inginkan, a'taituka fi ma turid. Daku akan sempurnakan segala keinginanmu. Wa inna za'ani fi ma urid. Jika kamu tak nak atau kamu tak mahu menyempurnakan keinginanku, ata'abtuka fi ma turid. Aku letihkan kamu terhadap apa yang kamu inginkan. Allah letihkan kita. Bila kita tak dapat nak tunai keinginan Allah, maka Allah akan letihkan apa yang kita inginkan. Ata'abtuka fi ma turid. Aku akan letihkan kamu terhadap apa yang kamu inginkan. Wala yakunu illa ma urid. Sesungguhnya apa yang dah ku kendaki itulah pasti berlaku. Jadi dunia ialah tempat untuk menyempurnakan segala keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa orang yang dipanggil pintar, orang bijak? Siapa orang bijak? Saya kata orang bijak, bila dia ada PhD banyak kot, dia bijak lah. Atau dia ada satu kedai, dia boleh sampai 2 kedai. Saya pernah jumpa satu orang profesor, dia ada 36 PhD. Di Vellore, di India. 36 PhD dia ada. Bukan sikit, 36 PhD. Last kali dia buat PhD kimia. Khair. Maknanya Nabi SAW beritahu siapa orang cerdik, siapa orang bijak. Al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut. Al-ajizu man ataba'a nafsahu wa yatamanna ila Allah fil amani. Allahu Akbar. Siapa itu orang cerdik? Ialah al-qayyisu man dana nafsah. Orang yang mana dia menahan segala keinginan dia. Orang yang boleh kawal, orang yang boleh kontrol apa yang dia nak. Dan kehendaknya ialah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Al-qayyisu man dana nafsah. Orang yang mana, seorang yang mana dia boleh menahan segala keinginan dia. Dan keinginannya akan disadurkan hanya mengikut keinginan Allah Ta'ala saja. Apa ni orang cerdik? Orang yang boleh ikut keinginan Allah Ta'ala. Kalau orang yang tak boleh, orang yang mengikut keinginannya, satu keinginan dia sendiri. Orang yang cerdik ialah orang yang mana dia dapat menahan segala keinginannya. Faham? Keinginan dia ialah keinginan Allah Ta'ala. Sebab itu dalam tabligh kita kata,
Orang yang berjaya itu ialah orang yang mana dia mengikut apa yang Allah mahu. Orang yang dapat taat perintah Allah dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara mudah kita. Dalam bahasa tabligh kita kata macam itulah. Siapa orang yang berjaya tu? Siapa orang bijak? Ialah orang yang mana dia orang yang dapat mentaati perintah Allah dengan cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mudah. Jadi orang itulah sahaja orang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, dan orang yang dan dia bersifat macam mana? Wa amila lima ba'dal maut. Yang membuat persiapan sebelum datangnya maut. Orang yang mana segala keinginan dia ialah keinginan Allah Subhanahu Wa Taala, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang membuat persiapan sebelum datangnya maut. Orang buat persiapan 60-70 tahun ialah dunia tempat untuk kita menyediakan persiapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mana dapat menundukkan segala keinginannya mengikut keinginan Allah Subhanahu Wa Taala ialah para nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan apa yang diusahakan oleh nabi-nabi ialah membawa umatnya, memandu umatnya, membawa umatnya kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Membawa umat dia, mendakwahkan umat dia, menyediakan umat dia ialah menyediakan umatnya kepada apa yang diinginkan oleh Allah Taala. Itulah usaha nabi-nabi. Sebab itulah nabi-nabi dihantar. Nabi-nabi telah dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah untuk mengajar umatnya, memesongkan segala keinginan umatnya kepada keinginan yang Allah kehendaki. Nak pesong tak? Itu nak pesong itulah. Maka nabi-nabi terpaksa bertentangan, berhadapan dengan mereka yang menentangnya. Ada golongan menentang, ada golongan yang tidak menentang. Jadi usaha nabi ialah untuk sampaikan. Kerja nabi ialah untuk dakwahkan kepada. Kerja nabi ialah untuk sampaikan dan dakwahkan. Untuk sampai dan dakwahkan kepada umatnya. Jadi sebab itulah untuk sampaikan ini baginda seluruh nabi-nabi memberi masa untuk bersama dengan umatnya. Banyak masa dihabiskan bersama dengan umatnya. Khususnya untuk orang yang beriman, baginda bersama dengan mereka-mereka yang beriman, dan juga bersama dengan menghabiskan masa untuk mengajak pada mereka yang bukan beriman. Tapi kebanyakan waktu baginda bersama dengan mereka yang beriman. Sebab orang yang beriman, orang yang tak beriman, mereka tidak bersama baginda. Mereka menentang baginda. Cuma baginda mendakwahkan mereka kepada keinginan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Keinginan, maka jadi dengan mereka itu, dengan masa mereka, untuk mereka tidak lama. Tapi masa bersama dengan mereka yang beriman tu, mereka yang beriman tu masa dia banyak. Masa dia banyak bersama dengan orang yang beriman. Bersama dengan sahabat, membentuk jiwa sahabat, membentuk keimanan sahabat, menghabiskan masa. Dan begitu juga hadap Musa alaihissalam, hadap Musa alaihissalam banyak cerita dia dengan Bani Israel. Dengan Fir'aun cerita dia sekejap aja. Dan selepas Fir'aun mati, kena tenggelam, dan Israel banyak kerenah lagi. Dan kebanyakan masa dihabiskan dengan Bani Israel. Masa orang beriman dah tu. Masa dia banyak dengan orang beriman tu. Musa alaihissalam, Fir'aun dah habis dah, tenggelam habis dah. Dakwah dia satu peringkat aja dakwah, dan dia tak terima, dan Allah buat keputusan, Allah tenggelamkan Fir'aun. Selepas tu, panjanglah dia cerita Fir'aun hadap Musa alaihissalam dengan pengikutnya yang begitu kerana. Orang yang beriman sesat padang pasir 40 tahun, menyembah lagi patung, kembali murtad menyembah patung. Itu mereka yang telah beriman. Jadi so banyak masa nabi-nabi spendkan masa pada mereka yang beriman, untuk bentuk iman tadi, untuk jaga iman mereka supaya kembali kekal, supaya kembali kepada taat. Setelah beriman, baginda setelah beriman, Bani Israel telah beriman, telah melihat segala mukjizat, 9 mukjizat yang ada pada hadap Musa AS, dan mukjizat yang ke-9 ialah tenggelamnya Fir'aun.
Lepas tengah tengok masa lendir dia sendiri tu. Lepas tu dia boleh murtad lagi. Boleh murtad lagi. Boleh murtad lagi. 600,000 pengikut Hadrat Musa AS. Bila ditipu oleh syaitan, hanya dengan satu patung yang disaluti emas. Patung yang buat daripada itu dibakar dan disalut emas. Emas tu sebenarnya emas yang mana Bani Israel pinjang daripada daripada Fir'aun. Dipanggil isti'arah. Emas tu dipinjam untuk perkahwinan anak-anak mereka. Dipinjam daripada Fir'aun. Lepas kahwin bagi balik. Tapi emas tu tak sempat diberi sebab Fir'aun telah hancur. Jadi mereka memiliki emas tu dengan sendiri. Sebab emas tu tak sempat bagi. Tapi emas tu dibakar dan emas tu bila cair dah salut dah patung anak lembu, patung yang dibuat daripada itu dan disadur dengan emas anak lembu dan keluar suara dan mereka mengatakan ni Tuhan. Dan setelah mereka beriman 600,000, 12,000 saja yang kekal. Selain daripada 12,000 tu semua murtad. 600,000, 12,000 aja yang kekal dengan keimanannya. 588,000 lagi semua murtad. Jadi masa dibagi masa yang begitu banyak. Sahabat Nabi SAW, Nabi SAW membentuk sahabat-sahabat dengan begitu masa yang lama. 13 tahun bersama Nabi SAW untuk menanamkan keimanan pada mereka yang beriman. Jadi sebab itulah dakwah. Satu dakwah iman, satu dakwah Islam. Dakwah Islam untuk mereka yang bukan beriman. Aslim taslam. Masuk Islam selamat. Aslimu taslamu. Semua kamu masuk Islam lah, kamu akan selamat. Itu dakwah Islam pada mereka yang bukan beriman. Dakwah iman, satu lagi dakwah iman untuk orang yang beriman tu sendiri. So banyak masa diperuntukkan pada mereka yang beriman. Nak jaga iman dia, nak proses iman dia, nak uji iman dia, kena buat usaha atas iman dia. Jadi masa begitu banyak diperuntukkan untuk mereka yang beriman. Jadi dakwah iman, satu dakwah Islam, satu dakwah iman. Dakwah iman ialah untuk mereka yang beriman. Untuk orang beriman itu sendiri, dakwah iman diperlukan untuk mereka yang beriman. Sebab itu pesanan takwa untuk orang beriman Allah pesan 3 kali. 3 kali pesanan takwa untuk orang yang sudah ada iman dan amal soleh. Nak takyidkan bahawa benda itu penting. Laisa 'alal ladzina amanu junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang sudah mana dia telah beriman, telah beramal soleh. Maka untuk orang yang beriman dan yang beramal soleh ini pesanan takwanya sebanyak 3 kali. Zamattaqaw wa amanu wa amilus shalihat summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Walaupun ayat ini sebenarnya dikeluarkan untuk orang-orang yang sebelum ni yang telah melakukan perbuatan yang perbuatan dosa dan mereka kembali bertaubat dan tak mengapa walaupun dia telah buat dosa. Tapi nak beri pesan setelah beriman, setelah bertaubat daripada segala dosa-dosa dan sebelum ni, maka setelah beriman kembali kepada Allah SWT dan iman itu harus dan dipertingkatkan takwa untuk orang yang beriman. Takwa, 3 kali pesan takwa. Sekali cukup lah kot. Sebab itu pesanan takwa untuk khutbah Jumaat adalah wajib. Ittaqullah. 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 Pesanan takwa. Dan bagi syarat di khutbah ialah pesanannya takwa. Takwa ini untuk apa? Untuk mereka yang beriman. Orang yang mana dalam hati dia telah ada iman.
Cuma tafsir takwa yang tiga-tiga ulama telah mentafsirkan berbeza. Satu takwa lain, takwa kedua lain, takwa ketiga lain. Takwa pertama ialah takwa, apa maksud dia? Menghindarkan diri daripada sesuatu. Ittaqi yattaqu. Ittaqa yattaqi. Ittaqa'an. Fahuwa taqiyun. Jadi takwa, apa maksud takwa? Takwa pertama ialah menghindarkan diri daripada syirik. Orang beriman dia tak boleh syirik terang-terang. Kena hindarkan syirik. Kena hindarkan daripada syirik. Perbuatan yang syirik. Bila syirik akan keluar? Bila baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan satu kerja yang mana baginda diutuskan, baru syirik keluar. Bila Nabi bebaskan dirinya daripada syirik? Bila Nabi buat usaha. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Dan bukanlah aku daripada golongan mereka yang mensyarikatkan Allah. Jadi syuraka, syirik akan keluar daripada diri orang beriman dengan kerja baginda. Apa kerja baginda? Syirik yang pertama. Sebab saya 3 kali takwa. Takwa pertama, hindarkan diri daripada syirik. Takwa kedua, hindarkan diri daripada benda haram, mahramat. Takwa ketiga, hindarkan diri daripada semua maksiat Allah. Tak ada apa selain daripada Allah. Maksiat Allah. Takwa pertama ialah nak hindarkan diri daripada syirik. Syirik akan terbebas apabila kerja dijalankan. Selepas Nabi buat kerja, baru Nabi bebaskan dirinya daripada syirik. Apa kerja baginda? Apa usaha baginda? Kul hazihi sabili. Ini jalan dia. Ini jalan aku ni. Ad'u ilallah. Ad'u ilallah. Aku mengajak manusia pada Allah. Ana. Dalam ad'u sudah adanya dhamir ana. Kalau mengikut nahwu. Dalam ad'u dah ada dah ana. Sebagai dhamir marfu'. Muttasil. Tapi dikeluarnya dhamir ana sebagai dhamir marfu' munfasil. Ana. Dalam ad'u dah ada dah ana. Kenapa pulaknya keluarkan ana? Sudah cukuplah 2 kali diulang. Kenapa hanya satu dhamir yang tersembunyi? Satu dikeluar pula dhamir pula. Mari ni pengganti diri. Dhamir itu pengganti diri. Dalam ad'u sudah dah ada ana. Tapi dikeluarkan ana selepas ad'u. Sebab nak bawa ana ini bersama ana, ada golongan yang mesti mengikut ana tu. Wa manis taba'ani. Maka kerja manis taba'ani, kerjanya sama dengan kerja ana tadi. Apa kerja ana? Itu apa kerja manis taba'ani? Kerja manis taba'ani kerjanya sama dengan kerja ana. Ad'u ilallah. Kerja manis taba'ani sebab dia hukum ma'tuf alaih di situ. Kalau orang belajar, dia hukum ma'tuf alaih, hukum ma'tuf alaih, hukum ma'tuf sama dengan hukum ma'tuf alaih. Ana ma'tuf alaih. Manis taba'ani ma'tuf. Hukum ma'tuf sama dengan hukum ma'tuf alaih. Apa kerja ana? Itulah kerja manis taba'ani. Jadi macam mana ana telah bebaskan dirinya daripada syirik, maka untuk mengeluarkan manis taba'ani daripada syirik, maka apa kerja manis taba'ani? Ad'u ilallah. Ajak manusia pada Allah. Besarkan Allah. Dakwah hari-hari. Bila kita dakwahkan, barulah benda-benda syirik akan kita keluar daripada diri kita, daripada diri umat. Sebab dakwah keistimewaannya ialah untuk keistimewaan dia ialah untuk membina iman dan untuk membina suasana tarkis dan tazkir. Bina iman, bina iman. Dengan iman ini, dengan dakwah ini, iman kita akan kuat. Dengan iman, dengan dakwah ni, iman kita akan kuat. Dengan dakwah ni, suasana akan terbentuk. Sebab tu kita nak dakwah orang, kita ajak
Daripada rumah kita buat rumah ke rumah. Dan kita buat TDI lah, DTI lah, apa tu, TDI lah. Dakwah, dakwah, taklim dan istiqbal. DTI orang kata. Sebab apa? Kita ajak orang daripada rumah kepada masjid. Sebab masjid itu suasana yang mana manusia boleh menerima dengan mudah dan mudah masuk pelajaran yang diajar. Sebab kalau tak duduk dalam suasana susah. Cakap agama di tempat sisi. Orang tak dengar dah cakap agama tu. Orang akan tengok orang duduk depan sisi. Mana dia nak dengar? Cakap-cakap saya dengar. Cakap sini dia keluar sebelah ni. Maka dia mencari suasana. Ajak dia, pujuk dia, rayu dia. Tuan, datang ke masjid. Kita ada majlis. Bentuk suasana. Jadi dengan dakwah ini terbinanya suasana. Tazkir. Tazkir itu untuk bina suasana. Tazkir itu untuk bina iman da'i itu sendiri. Jadi syirik akan keluar daripada diri umat apabila dakwah dijalankan. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum an lam tunzirhum la yu'minun. Sama jelah alaihim ke atas mereka yang kamu sampaikan dakwah itu, peringatan itu, sama jelah dia. Dengar ke sampai tak sampai, tapi orang yang menyampai tak sama. Dalam ayat itu tak kata sawa'un alaika, sawa'un alaikum. Dalam ayat itu kata sawa'un alaihim, sama ke atas mereka. So tak sama ke atas orang yang bagi. Jadi seorang bagi itu iman dia akan bertambah. Orang yang bagi dakwah, orang yang cakap Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Segala-galanya dikendalikan oleh Allah. Semua daripada Allah. Jadi dakwah yang disampaikan, kekuatan dakwah ni dia hebat. Sebab itu bayi bila dia dilahirkan, mula-mula dia kena dengar dakwah dulu. Azan. Bayi syariat dalam Islam, bila bayi dilahirkan, diazan di telinga kanan, diikamat di telinga kiri. Azan telinga kanan, kamat telinga kiri. Bayi itu tak tahu apa pun dengan dakwah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayi tak sedar dan dia tak memahami kalimah dakwah tu. Tetapi kalimah dakwah itu memberi kesan. Sebab itu dalam riwayat Abu Daud kata lam yadurruhu syai'a abada. Lam yadurruhu syaitanu abada. Syaitan tak akan boleh memudaratkannya sampai bila-bila. Apa maksud syaitan tak boleh memudaratkannya? Maksudnya syaitan tak boleh mengkafirkannya dan memurtadkannya. Dalam riwayat hadis Abu Daud. Kalimah itu. Jadi orang yang lahirnya dengan kalimah azan. Sedangkan bayi yang mana lahir dia dengan bayi kecil itu tak faham lagi. Allah besar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tak faham. Tapi kalimah itu Nabi kata beri keberkatan sehingga syaitan tak akan boleh mempengaruhinya sampai bila-bila. Sampai bila-bila apa maksud dia? Maksudnya dia tak akan dimurtadkan, dia tak akan keluar daripada Islam. Kalimah iman tu Nabi jamin tu, dan Nabi jamin sebenar-benarnya. Sedangkan budak tu tak tahu. Ni budak yang tak tahu dengan kalimah iman, dia boleh bagi kesan pada iman budak tu dan boleh hifazahkan iman budak kecil tu daripada murtad. Apatah kalimah iman yang disampaikan? Kalimah dakwah yang disampaikan oleh orang yang beriman itu sendiri. Allah Maha Besar, Allah kaya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dia tak ada nampak pada zahir pada kalimah itu, tapi kesan batin daripada kalimah itu memberi kesan impact yang begitu tinggi dalam kalimah dakwah. Jadi syirik akan terkeluar daripada diri kita bila dakwah. Sebab itulah dakwah kepada kalimah. Orang kata dakwah apa? Dakwah kalimah lah. Apa itu dakwah kalimah?
dakwah kepada kebesaran Allah. Musa AS bila Fir'aun tanya ma Rabbul Alamin, umum bila nak dakwah, apa nak dakwah? Nak tanya siapa Tuhan? Ma Rabbul Alamin, siapa Rabbul Alamin? Nak cerita Tuhan tu macam mana? Ada Musa dakwah Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum mukinin. Rabbus samawati wal ard, dialah Rabb yang mencipta 7 petala langit, dialah Rabb yang mencipta 7 petala bumi. Wa ma bainahuma, dan dialah Rabb yang mencipta di antara kedua-duanya. Dakwah tu. Kesan dakwah. Bila Fir'aun tanya, ma Rabbul Alamin? Siapa Rabbul Alamin? Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum mukinin. Fir'aun jawab balik. Qala liman hawla ala tastami'un. Kamu tak dengar tu? Merepek aja tu. Fir'aun pun kata macam tu. Dengar. Merepek Musa tu. Dengar awak dakwah tu merepek je. Allah kuasa. Hari-hari Allah kuasa. Manusia tak ada kuasa. Merepek je. Qala liman hawla ala tastami'un. Tak dengar tu. Merepek je tu. Tastami'un. Dengar je lah. Buat macam tu, tak dengar je. Tapi bila diherdik macam tu, dakwah disampaikan oleh Fir'aun pada Musa, ada Musa AS pada Fir'aun, dakwah lagi. Walau orang marah pun dakwah lagi. Apa dia dakwah? Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dakwah lagi. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dialah Rabb kepada kamu dan dialah Rabb pada detik nenek kamu sebelum ni. Hebat ada Musa AS. Allah cerita dalam surah Syu'ara. Tapi dengan dakwah ni, orang allergic. Manusia dia akan allergic. Kita pun allergic dengan dakwah. Allah, dakwah semata-mata dia. Tak ada kerja lain, dakwah aja. Kita ni allergic dengan dakwah. Slow sikit lah. Jauh sangat katakan. Slow sikit. Dakwah semata-mata kamu ni. Fir'aun jawab, Inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Nabi-nabi bila mereka buat dakwah, apa gelaran musuh Nabi akan bagi pada Nabi bila dia buat dakwah? Majnun. Orang gila tu. Buat gila. Tinggal anak bini. Dulu suami dia pergi. Ni bawa bini-bini sekali pun kena pergi juga ada sekarang. Sesat. Dulu dia pergi seorang 14 hari okey lah. 4 bulan okey lah. Ini bawa habis bini-bini bila suruh pergi juga. Masturat. Habis dah. Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Sesungguhnya Rasul yang diutuskan pada kamu tak lain tak bukan, dia majnun. Itulah gelaran musuh, gelaran mereka yang mana bila Nabi-Nabi sampaikan dakwah, maka kaumnya akan menggelarkan Nabi itu majnun. Bila kata majnun, dakwah tinggal ke? Dakwah tak tinggal. Dakwah lagi. Musa AS dakwah semata-mata. Apa nak Musa jawab? Allahu Akbar. Inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Maka Nabi wallahu Rabbul masyriqi wal maghribi. Rabb yang kamu kata tu, dialah yang mencipta timur dan barat. Rabbul masyriqi wal maghribi. Dialah yang mencipta timur dan dialah yang mencipta barat. Barat dan timur itu dalam genggamannya. Walaupun diherdik, walaupun dikata, walaupun dicemuh, dakwah disampaikan dalam bentuk dakwah tu kalimah. Dakwah kalimah lah dakwah iman yakin. Jadi sebetulnya kita kena bagi masa hari-hari. Kita kena bagi masa hari-hari. Tuan-tuan yang mulia,
Kitalah yang berhajat kepada iman kita. Sebab itu kita kena bagi dakwah hari-hari. Dakwah kalimah. Takwa yang pertama akan mengeluarkan umat daripada syirik ialah dengan dakwah. Takwa kedua ialah meninggalkan semua muharramat, benda yang Allah tak suka. Muharramat, benda-benda yang tak disuka. Munkarat, benda-benda yang mungkar, benda-benda yang muharramat. Apa tujuan kita buat agama? Apa tujuan kita datang agama? Apa tujuan kita buat dakwah? Supaya agama datang dalam kehidupan kita, bukan dakwah aja datang. Semua agama, keseluruhan agama datang dalam hidup kita. Orang tanya Syekh Ilyas rahmatullah, apa tujuan kamu buat dakwah? Ihya'u jami'i ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihya'u jami'i ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak hidupkan semua yang perkara yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak hidup balik semua. Jadi khulasahnya macam mana agama tu datang? Macam mana benda yang mungkar itu terkeluar, macam mana benda haram tu tak ada dalam diri kita. Tidak. Kalau kita tidak meninggalkan benda haram, maka kalimah yang kita sampai, dia tak akan beri kesan di dalam hati kita. Nabi kata, La ilaha illallah, senantiasa memberi manfaat kepada orang yang mengucapkan, kecuali orang yang istighfar. Ma istighfaruhu, siapa istighfar tu? Siapa yang ringan-ringankan tu? Kalimah la ilaha illallah, dakwah la ilaha illallah, mafhum la ilaha illallah, senantiasa memberi manfaat pada orang yang mengucapkannya, kecuali orang yang istighfar, orang yang meringan-ringankannya. Sahabat tanya, mak istighfar pun siapa orang yang ringan-ringankan tu? Nabi kata, bila dia lihat maksiat, bila dia melihat maksiat, maka dia tidak menegah maksiat tersebut. Bila dia tengok benda haram, dia tak tegah. Dulu kita faham, bila tengok maksiat kita tak tegah, maksiat orang lain. Banyak lagi maksiat dalam diri kita. Kalau kita tak tegah dia, makna kesan kalimah takkan ada dalam diri kita. Muamalat tak betul, maksiat. Muasyarat tak betul, maksiat. Akhlak tak betul, maksiat. Masih lagi kita dalam agama, kita muamalat tak betul, janji tak betul dengan orang. Muamalat kita nega tak betul, muasyarat kita tak betul, muamalat kita tak betul, akhlak kita tak betul. Itu semua tu munkarat tu. Nego orang, tipu, hutang orang tak bayar, duit ada tak nak bayar. Itu maksiat tu. Jadi dulu kita faham bila maksiat dilakukan, maka kita tak cegah maksiat tu. Kok maksiat orang buat lah. Banyak lagi munkarat tau. Banyak lagi maksiat dalam diri kita yang tak tertegak. Iman, ibadat, muamalat, muasyarat, akhlak, itulah keseluruhan Islam. Jadi semua muamalat kena betul, muasyarat kena betul, akhlak kena betul. Kalau tak betul, mungkarat tak terhindar dalam diri kita. Kita tipu, nego orang tipu, cakap bohong dengan orang, niaga tipu, tak nak bayar hutang. Akhlak kita, Masya Allah, bukan macam orang buat akhlak orang tak buat dakwah lagi baik daripada akhlak kita. Kita ingat hanya dengan sekadar dakwah tu dah cukup. Sorry lah. Jadi penting takwa yang kedua umat ini kena datang. Apa takwa kedua? Untuk orang beriman meninggalkan semua maksiat-maksiat. Meninggalkan semua apa yang Allah tak nak dalam diri kita. Ustaz kita bagi contoh, mana Ihsan dapat barakatuhu. Dia bagi contoh di highway. Satu orang, dia minum. Maksudnya, kalimah tak akan memberi kesan apabila
kita melakukan benda yang opposite dengan kalimah. Kalimah dakwah, kalimah yang kita sampaikan tak memberi kesan di hati apabila perbuatan opposite dilakukan. Benda yang munafik, benda yang di sebaliknya, benda yang bertentangan dengan kalimah, bila dilakukan, maka kesan kalimah itu tak akan dapat menembusi dada kita. Dia tak boleh tembus dada kita. Sebagai contoh, sekarang kita nak minum air teh, chai. Sedap kan teh kan? Orang Arab, orang Pakistan, orang India diminum teh panas. Kita sejuk sikit baru boleh minum suang-suang. Kalau teh panas nak diminum, teh tu dia tak akan beri kesan bila kita membawa benda yang bertentangan dengan teh tu. Teh panas tadi. Apa dia? Ais. Jadi sebelum minum teh panas, kita letak ais kat mulut kita. Kita kebaskan mulut kita dengan ais. Betul? Mulut kita kebas sekarang. Kita buat kebas. Kita minum teh panas. Teh tu rasa tak? Kesan teh panas tak akan ada di lidah kita. Sebab kita telah kebaskan mulut kita dengan ais. Sebab kita telah buat perbuatan yang opposite dengan panas tadi. Maka kesan kepanasan tak akan timbul pada lidah kita. Begitu juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kehangatan dakwah, kehangatan kalimah yang disampaikan tak akan dapat menembusi dada kita apabila banyaknya munkarat yang tak dapat kita hindarkan. Banyak lagi benda maksiat kita tak tinggal. Banyak lagi perkara-perkara yang mana kita tak betul. Maka wa'ayazubillah, kot dengan benda tak betul tadi, kesan la ilaha illallah. Maka ini untuk kita tenung. Kenapa aku dakwah ni lama dah? Tapi kesan dia tak ada lagi lah. Maka lihatlah, ada tak perbuatan yang bertentangan kalimah, kita melakukannya. Itulah takwa yang kedua. Untuk mereka yang beriman. Laisa 'alal ladzina amanu junahum fima qa'imu idza mattaqaw. Satu dakwah. Wa amanu wa amilus salihat summa taqaw. Meninggalkan semua benda yang tidak diingini oleh Allah. Takwa kedua. Wa amanu summa taqaw wa ahsanu. Dan takwa ketiga ialah menghindarkan diri daripada ma'asi wallah. Hak ni hak paling payah sekali. Hak ni Haji Wak kata nak buang segala ma'asi wallah tu peringkat ketiga tu. Hak ni peringkat yang paling susah. Nak buang segala ma'asi wallah ni, tak ada dah lain dalam hati kita, hanya Allah aja. Yakin kita, bulat kita, penumpuan kita, segala tawajuh kita, semua tak ada apa dah. Semua masih Allah, tak ada dah. Sampai satu peringkat, amal hak kita buat. Dulu kita nak selesai masalah dengan amal tau. Amal yang kita buat pun, kita kena nafikan juga. Tak ada apa saya ni, tak ada apa tu. Sebab itulah orang yang mengatakan dia, orang yang mengeluarkan dia daripada sifat ananiyah. Sekarang kita boleh nafi, ya tak apa. Harta tak boleh buat apa. Pangkat tak boleh buat apa. Kerajaan tak boleh buat apa. Darjat tak boleh buat apa. Darjat orang, pangkat orang, harta orang tak boleh buat apa kat kita. Kalau harta kita, basikal buruk pun jadilah. Basikal buruk ni basikal saya, Ustaz. Hak saya. Nak buang saya tu. Nak buang aku tu. Takwa yang ketiga, nak buang segala apa. Nak buang segala masih Allah. Waktu berat tu. Waktu kena ambil masa lama tu. Allah, begitu lama. Syekh Abdul Wahab kata masa kita kelas tahun, bila kita buat tali kitab, Maulana Abdul Qadir Raifuri rahmatullah alaih, nak masuk Allah, nak masuk ta'adis zikirullah dalam hati dia tu, 9 tahun dia usaha.
Mana Abdul Qadir Raibudi rahmatullah. 9 tahun dia mujahadahnya dengan apa? 6 tahun dia buat, 3 tahun dia doa. 9 tahun. 3 tahun dia doa, bukan 3 minit dia doa. 3 tahun punya doa. Nak keluarkan segala maksiat Allah. Ini segala perkara yang sangat susah. Inilah yang kita nak hasil dalam kehidupan. Kita nak nafi semua sekali. Dulu ada masalah, okey sunat, sembahyang sunat hajat. Hajat terselesai. Hajat tu pun makhluk lah. Ibadat bukan untuk hajat. Ibadat untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil in'am. Nak dapat ganjaran. Lillahi Rabbil Alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sembahyang hajat bukan nak selesai masalah. Ada hajat, maya hajat dah selesai masalah. Selesai masalah. Masalah selesai. Masalah tu pun juga makhluk. Jadi so macam mana nak sembahyang hajat tu? Tak boleh ke? Tak. Kita kena letak sembahyang itu perintah. Bila kita buat dengan perintah. Aku buat ni perintah Allah. Selesai tak selesai tak kira. Selesai ke tak selesai ke berjaya dua-dua. Wa man yuti'illah wa rasulih faqad faza fawzan 'azima. Siapa taat Allah dan Rasul, maka dia dah berjaya. Dia selesai masalah. Kau tak selesai, kau tak kira berjaya. Asalkan buat. Bila nak buat tu kena yakin bahawa itu perintahnya. Itu perintahnya. Sekarang bila buat tak selesai, tinggallah. Dakwah pun tak boleh selesai masalah juga. Tinggallah dakwah. Sembahyang pun tak boleh selesai masalah. Tinggallah sembahyang. Jadi umat akan jadi putus asa. Tak, kita buat berdasarkan itu perintah. Tak kira selesai ke tak selesai. Sebab tu sahabat bila pergi perang, zup kena panah. Dia kata dia gagal. Tak. Fustu warabbil Ka'bah. Demi Tuhan Ka'bah, aku dah berjaya. Aku dah berjaya. Walaupun tombak telah menumbusi dada. Dan beliau mati sebagai syahid. Walaupun tak dapat apa. Tapi dia berjaya. Sebab apa? Sebab perintah diletakkan di hadapan. Ini yang kita nak datang dalam kehidupan kita. Boleh insyaAllah tuan-tuan. Takwa yang kita harus hasil. Semua benda haram kita kena tinggal mulai hari ini.